Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wattammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah taala di atas segala limpah rahmat dan kurniaannya. Pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam kuliah Maghrib kitab Midrajul Fawatih, dan pada hari ini kita sambung hadis yang seterusnya, muka surat 225-28, ancaman untuk ahli ilmu, di muka surat yang ke-514. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas segala nikmatnya kita dapat duduk menunaikan solat berjemaah, seterusnya dapat memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya saja mereka-mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hari akhirat. Jadi pada malam ini kita baca muka surat 514, ancaman untuk ahli ilmu. Dalam setiap golongan ada kelebihan dan ada ancaman. Sebelum ni kita ada baca mengenai dengan kelebihan alim ulama, kelebihan ahli ilmu, tapi ancamannya tetap ada. Orang berharta menginfakkan harta, ada kelebihannya, tapi ancamannya ada. Orang yang hidup di dunia ni yang mentaati perintah Allah, dan juga untuk mereka ada kelebihan, dan jika mereka melanggari perintah Allah, maka untuk mereka ada juga ancaman. Jadi makna dia, syurga ni tidak ada jaminan kepada siapa-siapa. Tak ada jaminan. Semua bergantung kepada amalan masing-masing. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya juga tidak terlepas daripada ancaman. Wa bihi qala wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas si ilaihi adkhalahu Allahu nar. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu untuk berbahas dengan ulama atau untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau mendapatkan kedudukan di sisi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya dalam neraka. Riwayat Ibnu Majah meriwayatkan hadis ni di atas daripada Sayyidina Ibnu Umar. Penerangan, yasrifa wujuhun nas ilaih, maksudnya dia ingin kemuliaan daripada orang ramai atau inginkan harta mereka. Adkhala ni fi'lil madi, ini adalah perbahasan dalam ilmu saraf lah. Juga boleh dimaksudkan dengan jumlah doaiyah, iaitu mendoakan keburukan.
Madi ni apa? Fi'il madi. Madi ni makna dia past tense, benda yang telah lepas dalam bahasa Arab. Kalau ikut terjemahan yang asalnya, adakhalahullahu nar, makna dia Allah telah memasukkan ataupun Allah sudah memasukkan dalam neraka. Itu terjemahan fi'il madi sebenarnya. Telah memasukkan, sudah memasukkan dalam neraka. Tetapi fi'il madi juga digunakan untuk doa, untuk doa. Boleh. Contohnya macam kita sebut radhiyallahu anhum, sahabat Nabi kan. Dia fi'il madi juga. Allah telah redha kepada mereka. Maksudnya semoga Allah meridai mereka. Rahimallahu ta'ala. Allah merahmati mereka. Semoga Allah merahmati mereka. Mana dia? Kalau ikut terjemahan Allah telah merahmati mereka. Tu maksud fi'il madi yang dijelaskan di dalam kitab tu lah. Dia jumlah doaiyah. Jumlah doaiyah iaitu seolah-olah ia mendoakan keburukan, iaitu semoga Allah tidak memasukkannya ke dalam syurga, iaitu memasukkannya ke dalam neraka. Adakhalahullahu nar. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaulah ia merujuk kepada jumlah doaiyah, jumlah doa, Nabi doa semoga mereka ni tak masuk syurga dan masuk neraka, bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah, sangat tidak suka golongan-golongan yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menggunakan ilmu itu pada tempat yang betul, bahkan menggunakan pada tempat yang tidak sewajar, tidak sepatutnya. Jadi dalam hadis ni perlu kita faham apa maksud daripada konteks hadis ni. Di sini dijelaskan siapa menuntut ilmu untuk berbahas dengan alim ulama. Makna dia menuntut ilmu bukanlah untuk diamalkan. Asal ilmu tu untuk diamalkan. Tapi menuntut ilmu tu untuk berbahas. Sekadar berbahas. Tetapi pengisian ilmu tu tidak mahu dibawa dalam kehidupan. Sebenarnya tuntutan ilmu ni kita nak bawa dalam kehidupan. Apa sahaja yang kita belajar kita nak bawa dalam kehidupan. Sebab itulah hakikat ilmu yang sebenarnya ialah ilmu yang membawa kita untuk menjawab, memudahkan untuk jawab soalan dalam kubur. Itu sebenarnya. Begitulah juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu mafhum hadis yang lain dijelaskan al-ilmu ilman. Ilmu ni ada dua jenis. Satu ilmu fil lisan. Ilmu fil lisan ni ilmu pada lidah, sekadar cakap, sekadar berbahas, sekadar nampak macam pandai berbahas, berbicaranya al-ilmu, sekadar tu. Tapi amalannya tak ada. Mungkin ada di kalangan manusia yang jenis macam ni. Bila cakap agama memang cukup pandai, bila hujah memang cukup pandai. Tapi tuan punya badan tu tidak amalkan agama, tidak amalkan ilmu. Lebih teruk lagi, solat pun tidak. Tapi bila berbahas, berhujah, menggunakan ilmu tu cukup pandai. Tak? Cakap pasal ilmu tu cukup pandai. Memang ada. Bahkan ada pasangan suami isteri ni, isteri dia nak minta cerai sebab suami dia tak semayang. Tapi cakap beragama pandai. Isteri kena taat suami apa semua. Cakap pandai. Tapi dia punya tanggungjawab dia tak tunaikan. Semayang pun tidak, nafkah pun tak bagi. Dia cakap berilmu ni, dia cakap benda nak kena dekat orang lain. Tapi untuk amalkan diri dia tak ada. Islam tu sempurna. Ini masalah dia. Berdebat dengan orang-orang bodoh, berbahas dengan orang sekadar tu. Ilmu sekadar bercakap tentang ilmu, tapi tidak mahu membawa dalam kehidupan. Ini takut. Sebab apa? Sebab dekat akhirat kelak Allah Ta'ala akan tanya, apakah ilmu yang kamu belajar tu, yang kamu tahu, kamu amalkan ataupun tidak. Jadi di sini teguran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sebut ni sebenarnya benda ni berlaku.
Bukan daripada zaman Rasulullah, berlaku sampai sekarang dan akan berlaku sampai hari kiamat. Golongan-golongan yang seperti ini. Dia berbahas dengan ulama, menuntut ilmu, lepas tu guna ilmu untuk berbahas dengan ulama. Makna dia komplain ulama itu, komplain ulama ini. Kan di dalam Islam ni kita dah ada ulama-ulama yang muktabar, yang telah diterima oleh seluruh umat, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian mereka ni adalah belajar sikit hadis, sikit Quran. Dia guna tu untuk membetulkan, untuk membenarkan ataupun menegakkan benang yang basah, membenarkan pendapat-pendapat mereka yang menyeleweng, untuk menggunakan ilmu tu nak berbahas dengan ulama. Inilah masalah terjadi dalam kalangan umat. 4 mazhab contohnya, 4 mazhab dah buat keputusan, kalau tinggal solat dengan sengaja wajib kena qada, tuan-tuan. Selesai masalah tu, sebenarnya tak perlu nak diperbahaskan. Tapi ada pula golongan yang bagi tahu, semayang siapa tinggal semayang dengan sengaja tak payah qada. Kan? Inilah contoh dia macam ni, dan dia gunakan hujah daripada ilmu yang dia belajar juga untuk berbahas, berdebat tak habis-habis. Lepas tu berdebat, cakap dengan orang bodoh. Jadi inilah golongan-golongan yang dikhawatiri termasuk di dalam hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak diamalkan. Sepatutnya ijma'ul ummah itu, bila satu perkara itu telah disepakati oleh alim ulama, maka kita perlu terima. Kan, sebab ulama 4 mazhab bila mereka telah membuat satu keputusan mereka itu bukan keputusan satu orang, bukan keputusan 2 orang. Mereka ni adalah keputusan satu kumpulan jemaah ulama yang telah mengkaji secara mendalam, dan mereka telah buat satu keputusan. Jelas. Berbeza dengan satu orang individu sahaja menggunakan beberapa hadis ataupun Quran ataupun pandangan-pandangan ulama-ulama terdahulu, beberapa petikan pandangan ulama-ulama terdahulu, lalu mereka secara individu ataupun beberapa orang telah mengeluarkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ini kita membahas dengan ulama, menggunakan ilmu. Kerana perbahasan seperti itu adalah perbahasan yang sangat sia-sia, tuan-tuan. Sebab umat Islam sekarang dia tak perlu dah buat mazhab yang kelima, mazhab yang keenam. Sebab kita dah tak ada kemampuan. Kita sudah tidak ada kemampuan lagi untuk membina mazhab Islam yang baru. Betul, kita dah tak ada kemampuan. Belajarlah macam mana tinggi pun, kita dah takkan sampai kemampuan tersebut. Sebab mazhab ini telah terbina sebelum daripada kitab Sahih Bukhari itu dikarang. Telah terbina sebelum kitab, betapa tulennya mazhab ini sampai ia lebih awal zaman dia daripada kitab Sahih Bukhari, Muslim, kitab-kitab sahih yang kekal sampai sekarang ni. Mazhab ni telah diperbahaskan, dan telah ada kaedah-kaedah usul fiqh yang ada dalam mazhab ni. Cuma apabila berlaku apa-apa masalah dalam Islam, kita serahkan kepada ahli, mufti-mufti, para alim ulama. Mereka akan berbincang, akan buat kertas kerja, muzakarah, dipanggil muzakarah fatwa, dan mufti akan keluarkan fatwa, selesai. Kan? Sebagai umat Islam, kita ikut saja fatwa yang telah dikeluarkan. Mudah ceritanya. Berbanding dengan kita nak kaji balik daripada asal usul apa semua, lepas tu perkara tersebut bukannya nak membawa kepada akhirat pun, membawa kepada, lebih baik kita memperbanyakkan tazkirah, mengajak umat Islam daripada duk bahas semayang, tinggal semayang tak payah qada, duk bahas peha tu aurat bukan aurat, duk bahas benda mazhab Syafi'i dan muktamad kata aurat, selesailah. Kan, duk bahas tu bukan aurat lah ini, duk bahas kata kunut itu bid'ah, tak habis-habis. Duk bahas benda tu perbahasan yang sia-sia. Bagi saya sia-sia, tak perlu. Perbahasan tu dah tidak perlu. Bahkan amalan yang kita telah ada sejak turun-temurun tu, semuanya secara jelas itu tidak ada bertentangannya dengan hukum syarak sebenarnya. Bila mufti dah kata tidak ada masalah dengan hukum syarak, maka tak perlu. Banyak sangat perbahasan-perbahasan macam ni orang duk timbul kan. Qobliyah Jumaat tu tak wujud, tak ada contohnya.
Kan? Mazhab kita dah buat keputusan Qobliyah Jumaat tu ada. Selesai. Tak payah nak benih-benih. Mufti dah kata Qobliyah Jumaat tu ada. Ni ada pula golongan kata tak ada Qobliyah Jumaat. Ni perbahasan yang sia-sia. Kita sebenarnya kita ni daripada duk sibuk benda macam ni, lebih baik kita memperbanyakkan kepada nak membawa umat kepada akhirat, nak membawa umat kepada persediaan lepas mati, bawa umat kepada nak memperbanyakkan amal ibadah, memperbanyakkan solat sunat, memperbanyakkan berzikir, baca Quran, memperbanyakkan umat mendekatkan diri kepada Allah untuk kehidupan lepas mati. Itu lebih baik lagi lah daripada membuang masa dengan perkara-perkara yang dianggap seperti sia-sia itu. Sebab takut termasuk dalam golongan-golongan yang Nabi sebut tadi lah. Menuntut ilmu untuk berdebat. Tidak ada manfaat akhirat. Sebab tu dalam satu mafhum hadis menjelaskan al-ilmu ilman. Ilmu ni terbahagi, ada dua jenis ilmu. Al-ilmu fil lisan. Satu ilmu pada lidah. Ilmu pada lidah ni bercakap amalnya tak ada. Sebab itulah kebanyakan para sahabat Nabi, tabi'in je jumpa sahabat, dia beritahu kebanyakan sahabat Nabi ni bila bab nak keluarkan fatwa, mereka ni cuba mengelak daripada keluarkan fatwa. Nak bagi tahu itu halal ke, itu haram ke, ni sah ke, ni. Sahabat-sahabat Nabi ni majoriti kebanyakannya mereka cuba mengelak, tak mahu. Tak mahu. Di zaman Rasulullah hanya ada beberapa orang sahabat je. Lebih kurang 6 ke 10 orang sahabat saja yang Rasulullah telah memberi autoriti untuk mengeluarkan fatwa. Cuba bayangkan sahabat Nabi yang beratus ribu orang tu, berpuluh ribu tu, ada 6-10 orang je yang sahabat Nabi yang dianggap sebagai ulama sahabat, yang Nabi bagi autoriti untuk keluarkan fatwa. Yang lain-lain sahabat-sahabat Nabi yang lain ni mereka tak suka mengeluarkan fatwa, berdebat bab hukum ni mereka tak suka, cuba elakkan. Bahkan apa yang sahabat Nabi kebanyakannya mereka suka buat mengajak manusia kepada Allah, mendakwahkan manusia kepada Islam, mendakwahkan manusia kepada amal-amal Islam, buat persediaan lepas mati, memperbanyakkan baca Quran, memperbanyakkan amalan, itu je. Dan ini kebanyakan adatus sahabah. Kita kena mencontohi mereka lah. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah saya selalu teringat Maulana Johari dia ada pesan, jangan jadi mufti, tapi lebih baik jadi da'i. Mufti ni dia suka menghukum. Ini sah, ni batal, ni halal. Elakkan. Sebab kita takut kita salah. Salah dalam, biar orang yang nak buat perkara-perkara tersebut, biarlah orang yang betul-betul ada autoriti. Jadi dalam hadis yang disebutkan tadi, al-ilmu ilman, ilmu tu ada dua. Satu ilmu fil lisan. Ilmu pada lisan ni bercakap, dia lebih hujah, dia lebih. Tapi amal dia tak ada. Yang kedua, al-ilmu fil qalb. Fadzalika ilmu nafi'. Satu, yang kedua ni ilmu yang memberi kesan pada hati. Inilah yang Rasulullah beritahu, inilah sebenarnya ilmu yang memberi manfaat kepada manusia. Ilmu apa? Al-ilmu fil qalb. Ilmu yang memberi manfaat kepada manusia, ilmu apa? Al-ilmu fil qalb. Ilmu manfaat kepada manusia adalah ilmu apa? Ilmu yang memberi kesan di dalam hati. Al-ilmu fil qalbi. Maknanya dia dengan sebab dia mempelajari satu cabang ilmu, mempelajari satu bidang ilmu, maka dia bersemangat untuk melakukan amalan, bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membuat persiapan selepas mati. Itu ilmu fil qalbi. Fadzalika ilmu nafi. Itulah ilmu memberi manfaat. Ilmu fil lisan itu fadzalika hujjatullah min ala bani Adam. Itu ialah hujah Allah di akhirat kelak terhadap manusia. Hujah Allah terhadap manusia. Allah Taala akan tanya, kamu bercakap pandai, apa amalan kamu? Cakap pasal ni pandai, apa amalan kamu? Itu Allah Taala tanya. Jadi perkara-perkara ni berbahas dengan ulama yang lebih pandai, yang lebih ahli daripada dia. Ada ilmu sikit tapi nak bahas dengan ulama yang ada ahli, nak condemn ulama-ulama yang ahli dalam bidang tersebut. Ataupun gunakan ilmu berdebat dengan orang bodoh. Ni sia-sia, perkara sia-sia. Ataupun nak mendapatkan kedudukan
di sisi manusia. Kan? Nak mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Sebab dia ada ilmu, dia mendapat ilmu, Masya Allah. Dia nak apa? Dia nak ada pangkat. Orang panggil dia dengan gelaran-gelaran yang tertentu. Jadi perkara-perkara ni semua kena buang. Mana dia kita kena kikis daripada diri. Jangan ada niat nak dapat apa-apa gelaran. Dan kebanyakan ulama-ulama akhirat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka memang bersifat rendah diri dan bertawaduk. Tapi maksudnya di sini bukan nak kata umat ataupun orang awam tidak perlu menghormati alim ulama. Tidak, bukan tu maksud dia. Anzilin nasa manazilahum, dalam satu hadis jelaskan, kamu hendaklah meletakkan manusia ni pada kedudukan mereka. Kalau dia ni ustaz, kena panggil ustaz, jangan sebut nama, jangan panggil nama. Kalau dia ni haji, panggil dengan gelaran-gelaran hormat yang ada pada mereka. Kan? Anzilin nas, kalau datuk kena panggil datuk. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau dia negara Arab panggil syekh, kena panggil syekh tu. Jadi hadis ni dia nak merujukkan kepada individu tersebut supaya jangan ia berkeinginan untuk mendapatkan panggilan-panggilan tu daripada manusia, tidak. Tetapi jika manusia yang memanggilnya, menghormatinya, itu memang hak dia, kedudukan dia patut dihormati. Tapi tuan punya badan tu janganlah terlampau nakkan. Mana dia kalau orang tak panggil dia ulama ke ustaz ke, dia marah ni orang. Mana dia memaafkan. Mana dia, aku ni kerana Allah. Kalau orang tak panggil, tak hormat aku pun tak apa. Kan? Mana dia ikhlas kerana Allah SWT. Mungkin orang tu tak tahu. Jadi mana dia jangan kita niat nak mendapatkan kedudukan di sisi manusia dengan sebab ada ilmu tersebut. Di sini menjelaskan kepentingan ikhlas. Dalam apa juga keadaan, pentingnya untuk ikhlas. Pentingnya untuk ikhlas. Jadi di sini ada menjelaskan dia ingin kemuliaan daripada orang ramai. Inginkan kemuliaan daripada orang ramai ini dipanggil hubbujah. Salah satu daripada sifat-sifat mazmumah. Hubbujah, cinta kepada kemasyhuran. Cinta kepada kemasyhuran dipanggil hubbujah. Salah satu daripada sifat mazmumah dalam kitab-kitab tasawuf ni ada cinta kepada kemasyhuran. Kebanyakan ulama-ulama terdahulu, mereka ni dengan kemasyhuran ni mereka tak mau. Tetapi kemasyhuran tu Allah bagi pada mereka. Mereka tak mau pun. Bahkan mereka lebih sanggup berkata benar, walaupun mereka terpaksa mengorbankan kemasyhuran, walaupun mereka dikata dihinakan. Tetapi kemasyhuran tu akhirnya Allah Ta'ala tetap beri pada mereka. Kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana dia nak menegakkan keadilan, perkataan yang benar. Pada masa itu orang golongan Mu'tazilah mengatakan Quran itu adalah hadis. Tapi Imam Ahmad kata tak, Al-Quran tu adalah qadim. Quran qadim ni maksudnya Quran tu firman Allah. Firman Allah tu adalah bersifat qadim. Qadim ni mana awal, tidak ada permulaan. Tetapi ada golongan Mu'tazilah mengatakan Quran tu hadis. Jadi menegakkan hujah dia. Al-Quran ni kalau yang hadis tu tulisan tu je hadis. Kertas tu hadis. Tu je benda baru. Kan? Bahasa Arab tu hadis. Tapi hakikat Al-Quran tu qadim. Hakikat Al-Quran tu qadim. Kerana Al-Quran tu asalnya dia tidak ada berlafaz, tidak ada firman Allah Ta'ala ni, dia asalnya tidak ada lafaz. Cuma ia boleh difahami. Dia tidak ada lafaz-lafaz. Kemudian tapi apabila diturunkan kepada manusia untuk manusia faham, dia dijadikan bahasa Arab. Jadi Imam Ahmad menegakkan pendiriannya untuk melawan golongan-golongan Mu'tazilah sehingga ia ditangkap, dirota, dipenjarakan.
Tapi asbab kesabarannya Allah SWT telah muliakan dia menjadi salah seorang daripada imam mazhab, dan pendapat-pendapatnya telah diguna pakai sampai akhir zaman, sampai sekarang, tuan-tuan. Disebabkan kesabarannya dalam menegakkan apa? Menegakkan perkara yang benar. Jadi makna dia perlu dalam keadaan tertentu perlu menegakkan kebenaran, berkata benar. Mengorbankan kemuliaan. Jadi makna dia inginkan kemuliaan ni sifat mazmumah, hubbujah. Sebab itulah kalau mereka yang belajar dekat tahfiz, dekat pondok ni apa semua, mereka ni bukan sahaja belajar ilmu, tetapi ada tarbiyah ilmu tu sendiri. Kena faham, tarbiyah ilmu, belajar ilmu satu hal, tarbiyah ilmu tu satu hal yang lain, yang mana dua-dua tu penting, dua-dua tu perlu. Dua-dua tu perlu. Sebab kita nak melahirkan manusia, nak melahirkan ulama, manusia, bukan nak melahirkan golongan-golongan yang sombong dan takabur, tidak, tapi nak melahirkan manusia yang ada sifat-sifat yang baik. Kalau ulama-ulama dulu mereka nak hilangkan rasa kemuliaan tu, mereka berkhidmat. Berkhidmat ni antara perkara yang dapat mendatangkan sifat tawaduk. Berkhidmatlah apa-apa, cuci tandas ke, cuci longkang ke, amalan-amalan yang nampak biasa, kan? Ataupun amalan-amalan benda yang orang bawahan buat, kan? Kalau keluar jemaah tu masak, beli barang dapur, kan? Berkhidmat, khidmat untuk manusia, kan? Walaupun kedudukan dia tu alim ulama besar, tapi masya-Allah dia juga khidmat kepada orang ramai, berkhidmat pada orang ramai. Ini perkara-perkara yang nak buang sifat-sifat hati itu. Nak buang sifat-sifat hati. Kan? Saya pernah dengar satu kisah masa saya pergi ke markas Nizamuddin di India. Nizamuddin India ni markas jemaah tabligh nombor 1 dekat dunia. Sekarang ni dipimpin oleh Syekh Maulana Sa'ad Hafizahullah Ta'ala. Dipimpin. Jemaah ni bergerak satu dunia, tuan-tuan, dengan penuh ikhlas. Saya khabar jemaah tabligh ni antara jemaah yang paling ikhlas sekali buat kerja. Sebab apa? Sebab rata-rata yang lain-lain ni buat jemaah dia kena ada duit, kena ada income, kena ada komisen, kena ada bayaran baru buat. Tapi jemaah tabligh ni dia tak perlu duit pun. Betul. Pergilah keluar. Kan? Makna dia kena keluar belanja sendiri. Orang zaman sekarang ni, tuan-tuan, kalau tak dibayar semua tak mau. Kan? Tapi jemaah tabligh ni antara golongan yang mana tak dibayar dia buat. Tak dibayar dia buat. Sebab itulah susah nak cari orang yang betul-betul buat tabligh pagi petang siang masam, bagi masa susah. Memang hampir-hampir tak ada lah. Sebab apa? Sebab buat kerja amal, buat kerja ni ikhlas lillahi ta'ala. Memang tak adalah orang yang betul-betul mampu. Mana dia kebanyakannya, dan jemaah tabligh ni dia ada berniaga dia sendiri, dia ada buat kerja buat sendiri, ada masa lebih, ada duit lebih, masya-Allah digunakan masa itu untuk keluar dakwah. Okey. Jadi masa sampai di sana tu ada satu kisah, satu orang ni dia tak kenal siapa dia Maulana Sa'ad ni, dia tak kenal pun. Masa tu baru dekat-dekat nak azan subuh. Jadi nampak satu orang ni yang pertengahan umur, dalam lingkungan awal 50-an, tengah cuci tandas. Masya-Allah. Kita dengar cerita ni pun kita rasa sayu. Tengah cuci tandas. Dia pun tegur dekat orang tu, cepat-cepat cuci tandas. Ni kejap lagi nak solat. Lepas tu nak solat subuh. Lepas solat subuh nanti ada bayan Andraji daripada Maulana Sa'ad. Dia cakap dekat orang tu. Ada orang lain yang tengok lah, yang kenal. Rupanya sebenarnya yang tengah cuci tandas tu Maulana Sa'ad yang tengah cuci tandas tu. Dia tengah cuci tandas. Orang pergi tegur dia sebab tak tahu. Lepas tu ada satu orang sahabat, kenal Lepas tu dia berkata, awak tahu tak, sebenarnya itulah dia Maulana Sa'ad.
Dia buat kerja ikhlas, dia tak nak tunjuk ke orang. Tapi pada hari itu orang nampak. Dekat tandas tempat foreign, tempat orang luar negara tu, dia datang cuci sekejap, tengok-tengok apa yang patut. Ni ulama akhirat tuan-tuan. Maulana Sa'ad ni dia bayan kadang-kadang 500,000 berjuta-juta orang dengar tu biasalah, satu dunia datang kan. Kalau istimak dekat Tonggi tu kan. Tapi macam mana dia punya tawaduk tu, datang main cuci tandas kan. Lepas subuh nak bayan subuh, sebelum subuh tu, lepas subuh nak bagi ceramah, sebelum subuh tu dia cuci tandas dulu. Cuci tandas orang awam kan. Orang tegur dia sebab orang tak kenal dia, bukan semua orang kenal, sebab dia tak bagi orang ambil gambar dia. Nak cari gambar dia kena Google sendirilah. Tapi dia memang marah orang ambil gambar. Dia tak mau kemasyhuran. Jadi nak mendapatkan kedudukan di sisi manusia, berbahas dengan alim ulama, berdebat dengan orang bodoh, ataupun nak mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Jadi benda ni kalau macam di pondok, di madrasah, kadang-kadang pelajar-pelajar ini diminta supaya berkhidmat. Buatlah khidmat apa-apa, cuci tandas ke apa ke. Sebab itulah kita ni kalau kita hantar anak ke sekolah pondok ke tahfiz ke, kadang-kadang bila anak kita ni kena khidmat cuci tandas ke cuci longkang, kita jangan marah. Kan setengah mak bapak ni dia tak faham, dia main-main, dia marah. Aku hantar anak aku ni suruh dia belajar, bukan dia suruh dia cuci longkang ataupun cuci tandas. Itu kita tak faham sebenarnya. Sebenarnya cuci longkang, cuci tandas, buang sampah, perkara-perkara ni semua ni nak latih untuk mendatangkan sifat tawaduk kan. Masa di tengah belajar tu je tarbiyah tu ada kan. Saya masa belajar dulu apa tak kena, semua kena belaka. Kan, mana dia zaman tarbiyah, mana dia masa belajar supaya apa? Supaya nak melahirkan ulama-ulama yang mana kita ni rasa kita ni tak ada apa-apa. Kita nak buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya apa? Supaya bila satu orang itu telah menjadi ulama, telah menjadi ikutan orang ramai, walaupun di sisi manusia memandang dia memiliki kedudukan yang tinggi, pada diri orang tersebut dia merasa rendah tinggi, dia tak ada apa-apa. Tapi kita bila alim ulama, kita hak kita tu sebagai orang awam perlulah menghormati kepada mereka. Hadis ini lepas tu atau inginkan harta mereka. Dalam kitab ni tulis atau inginkan harta. Ini pun satu hal juga. Kan? Supaya alim ulama, orang yang menyampaikan apa-apa sahaja untuk membawa manusia kepada Allah, apa-apa sahaja khidmat untuk agama, janganlah menjadikan harta dunia itu sebagai keutamaan. Dan kita perlu faham, bukan maksud hadis ni mengatakan orang yang berkhidmat, sama ada mengajar agama, mengajar ilmu, itu tidak boleh mengambil wang ataupun harta. Bukan itu maksud dia. Maksud dia orang yang menyampaikan itu tidak boleh, niat dia itu tidak boleh menjadikan wang harta tu sebagai keutamaan. Itu maksud dia. Dan wang atau harta tu sebagai keutamaan. Dia ada beza. Kalau orang yang letakkan harta dekat depan ni, dia demand dia tinggi, apa-apa semua dah beritahu. Nak panggil aku ceramah boleh, banyak 10,000 aku boleh datang. Kalau saya sendiri, saya tak suka macam tu kan, tak suka kan. Mana dia, kita tidak diajar untuk demand tu, kita tidak diajar kan. Baru-baru ni ada wakil daripada Majlis Agama minta saya buat kursus pasal faraid. Dia tanya, Ustaz, berapa bayaran untuk satu slot? Saya kata saya tidak diajar untuk tetapkan apa-apa bayaran pun kan. Kalau nak bagi ada rezeki, alhamdulillah. Kalau ada lebih, saya rasa apa yang saya dapat tu lebih daripada sepatutnya, saya bagi untuk sekolah tahfiz saya kan. Sebab kita ni hidup alim ulama ni, dia tak perlukan harta yang banyak. Kalau ada lebih, dia nak bagi kepada tempat-tempat yang pengajian yang ditubuhkan. Sebab itulah
Di dalam satu hadis dalam kitab Fadilat Sedekah tu ada sebut, antara infak yang paling banyak sekali dapat pahala, paling besar ganjaran, ialah memberi infak kepada alim ulama. Alim ulama yang ikhlas. Sebab apa? Bila kita beri pada mereka ni, kita confident mereka ni akan membelanjakan pada tempat-tempat yang sepatutnya, yang sewajarnya. Dan kita mendapat ganjaran yang besar kerana kita akan berkongsi pahala dengan harta yang digunakan pada tempat-tempat kebajikan dengan alim ulama tersebut. Kan? Tapi jangan jadikan harta tu sebagai maksud tu je. Kan? Bila ditanya nak tetapkan rate ke apa ke, tak ada. Tak ada rate. Tak boleh, sebab saya tidak diajar macam tu. Jadi jangan kita niatkan tu sebagai keutamaan. Tapi bukan maksud tak boleh ambil. Kalau maksud tak boleh ambil ni, payahlah tuan-tuan. Kan? Kita nakkan komitmen. Kan? Hari-hari kita nak ustaz kena datang kuliah. Lepas tu hari kita nak Tok Bilal azan hari-hari. Imam kena ada hari-hari. Semua nak kita ada lengkap semua hari-hari. Tapi kita tak mau bagi apa-apa lah. Semua buat khidmat lillahi ta'ala. Ikhlas kerana Allah. Memang boleh orang niat imam jadi ikhlas kerana Allah. Bukan kita tak pernah niat berkhidmat untuk agama, niat ikhlas kerana Allah. Tapi itulah, kita kadang-kadang kita macam-macam ada urusan. Perkara ini, sebab itulah orang kata dia mudah cerita dia macam ni. Alim ulama, dia dapat harta, dia bukan nak hidup bermewah-mewah, tidak. Tak ada. Tak ada istilah nak hidup bermewah, tak ada. Itu beza dia. Dia dapat harta ni untuk mencukupkan keperluan dia. Keperluan siapa? Keperluan anak isteri, keluarga dia, tanggungan dia. Yang kedua, keperluan apa-apa sahaja kebajikan yang dia buat, dia memerlukan dana dan sebagainya, nak cukupkan itu. Itu. Jadi itu saja. Bukannya kita nak meniatkan harta itu semata-mata, tidak. Sebab itulah apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah sahaja, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia berniaga kain. Hari pertama jadi khalifah tu, dia pergi berniaga kain kat pasar. Nampak tengah jalan Sayyidina Umar, nampak Sayyidina Umar marah. Dulu Rasulullah ada, tak apa. Sekarang ni masalah dia, Rasulullah dah tak ada, Tuan telah dilantik, ada amanah yang besar jadi khalifah. Jadi kena pergi mana? Abu Bakar pun bagi tahu macam biasa lah. Saya ni ada anak isteri yang saya tanggung, saya nak pergi berniaga. Kan? Jadi Sayyidina Umar berkata, kalau macam tu mari kita mesyuarat. Jadi mesyuarat dengan Abu Ubaidah, penjaga Baitul Mal, lalu ditetapkan allowance bulanan untuk Sayyidina Abu Bakar. Kan? Supaya apa? Supaya dia dapat memberi tumpuan pada urusan-urusan khalifah umat Islam. Ini dia tuan-tuan. Ini dia apa dia? Inilah dia pengorbanan sahabat-sahabat Nabi. Daripada hadis ni kita dapat lihat orang yang khidmat untuk agama bukanlah semata-mata. Sebab itulah bila kita kata kita jemput mana-mana alim ulama untuk datang memberi apa-apalah syarahan ke ceramah ke apa, kita perlu menghargai jemputan mereka kepada mereka tu, kita perlu hargai. Hargainya apa? Hargai itu kita kena fikirkanlah dia datang daripada mana. Tu kena fikir. Minyak tol tu satu hal. Yang kedua dia punya masa tu satu hal. Kena fikirlah. Kan, kita kena fikir. Kan? Kadang-kadang ada juga orang jemput ustaz daripada jauh tu. Nak panggil ustaz tu daripada jauh, daripada negeri seberang. Dia mai tuan-tuan 2 jam setengah. Boleh jamak qasar 2 jam setengah mai. Lepas tu balik pun 2 jam setengah, boleh jamak qasar. Kan? Kalau 2 jam setengah tu duit minyak tu berapa ringgit dah? Saya rasa kurang-kurang RM40 duit minyak tuan-tuan. RM30, RM40 ada. Boleh jamak qasar. Mai tu minyak je, tak kira hal lain. Mai bagi kuliah 1 jam, lepas tu balik. Dia bagi dekat ustaz tu RM50 je. Saya kata agak-agak lah. Kan? 2 jam setengah kalau sewa Grab ke berapa tau? 2 jam setengah tu sewa Grab saya ingat dalam 200-240. Sewa Grab. Kalaulah kita upah Grab untuk ustaz tu, dia tak mau naik kenderaan sendiri. Kalaulah dia kata saya boleh mai tapi sediakan kenderaan Grab untuk saya pergi dan balik.
Kita bayar Grab, katalah Grab tu 200. Dia mai 200, balik 200. 400 kena bayar, itu baru Grab je. Ni ada jemput ustaz daripada jauh 2 jam setengah, 3 jam, bagi RM50, bagi 100. Itu kata tak faham. Tak faham. Biasanya alim ulama ni dia takkan cakap. Dia takkan cakap. Orang tak faham ni dia takkan cakap. Dia diam je. Tapi lain kali bila jemput lagi dia bagi alasan macam-macam lah. Tu kita kena faham-faham sendirilah pasal apa dia tak mau mai. Makna dia bukan dia mai tu dia nakkan harta, tidak. Tapi perlu dihargai pengorbanan dia datang tu. Perlu dihargai pengorbanan dia datang tu, tuan-tuan. Jadi mana kata inginkan harta ni, dia adalah daripada sudut hati tu. Niat orang yang menyampaikan tu, niat dia sendiri tu, dia niat tu apa. Memang dalam amalan agama ni, tuan-tuan, semua orang perlu betulkan niat. Tak kira lah, semua kena betulkan niat buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa sahaja yang kita dapat daripada harta, sedikit sumbangan dan sebagainya, itu untuk sebagai satu, yang pertama sebagai masa yang telah kita berikan, korbankan. Yang kedua, semua orang memiliki tanggungjawab. Bila kita dah beri masa, maka kita ada tanggungjawab anak isteri dan sebagainya. Bukanlah sekadar nak jadi kaya. Saya tak pernah jumpa lah asatizah ataupun ustaz-ustaz yang sibuk dengan kuliah dan ceramah ni dia jadi kaya raya ke tak. Kalau ceramah dia hari-hari pun, satu hari dapatlah 100-2. Tak ada. Hidup je cukup makan dia, adalah anak isteri nak bagi, alhamdulillah lah, nak bayar rumah kereta tu sikit, alhamdulillah, cukup lah, alhamdulillah. Mewah tu memang tak ada, kan? Sebab itulah kita perlu hargai perkara-perkara ini, masya-Allah. Jadi sampai sekadar ni saja. Semoga apa yang disampaikan ni akan menambahkan kefahaman kita lah di dalam agama, masya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada kelemahan saya, tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.